A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mempelajari kitab Qurratul Ain yang merupakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang kitab ini adalah merupakan kitab utama, antara kitab-kitab utama di dalam ilmu usul fiqhi, khususnya bagi mereka yang ingin menaiki satu tangga terus ke satu tangga yang lebih tinggi dalam ilmu usul fiqhi. Alhamdulillah, dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini kita telah pun meneliti tentang perbahasan-perbahasan berkenaan dengan al-amru, dengan perintah dan juga yang berkait dengannya. Dalam pertemuan yang lepas kita telah masuk kepada satu perbahasan, iaitu al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Kita dah mula masuk, walaupun begitu kita masih lagi berada dalam tajuk ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang membicarakan tentang perintah untuk seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang disuruh. Perintah itu juga sebenarnya adalah larangan daripada did bagi perbuatan yang disuruh. Larangan daripada melakukan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan tentang ad-diddu dan juga an-naqid, dan perbezaan di antara ad-diddu dan juga an-naqid. Maka dalam pertemuan kali ini insya-Allah saya kira kita akan membacanya dengan baik setelah kita mengetahui beberapa perkara asas berkenaan dengan tajuk ini dalam pertemuan yang lepas, dalam pertemuan pada hari Ahad yang lepas, iaitu saya ulang sekali lagi berkenaan dengan ad-diddu dan juga an-naqid. Beza di antara ad-diddu dan juga an-naqid adalah, kalau ad-did merupakan perkara, kita boleh kata dua did ataupun diddan, merupakan dua perkara yang kedua-duanya bersifat wujud, namun kedua-duanya saling bercanggah, yang kedua-duanya tidak akan mampu untuk wujud secara serentak dan juga tidak akan mampu untuk hilang secara serentak. Tidak boleh wujud secara serentak dan kadang-kadang mungkin boleh hilang secara serentak. Dipanggil diddan wujudiyan bainahuma ghayatul mukhalafah la yajtami'an wa qad yartafi'an. Dua did adalah dua perkara yang kedua-duanya bersifat wujudi. Di antara kedua-duanya adalah saling percanggahan. Dia bukan dua perkara yang sama, tapi dua perkara yang saling bercanggah. Kedua-duanya tidak akan wujud serentak, namun kadang-kadang mungkin kedua-duanya hilang serentak. Adapun an-naqid adalah, ataupun kita kata naqidan, dua perkara yang kedua-duanya bersifat naqid. Itu adalah amran ahaduhuma wujudiyun wal akharu adami, bainahuma ghayatul mukhalafati la yajtami'an wa la yartafi'an. Adapun dua naqid adalah dua perkara yang salah satunya bersifat wujud, manakala yang satu yang lagi bersifat tiada. Di antara kedua-duanya saling bercanggah, kedua-duanya tidak akan mampu wujud serentak, dan kedua-duanya tidak akan mampu untuk hilang serentak. Contoh macam saya, Hairul Nizam, did bagi saya adalah contohnya Fatimah, contohnya lagi Ali, contohnya lagi Abu Bakar. Contoh, maknanya lawan bagi saya adalah orang lain. Ali, Abu Bakar, Fatimah. Sebab saya bukan Abu Bakar bukan saya adalah Hairul Nizam, manakala
Abu Bakr contoh adalah satu orang yang lain. Jadi kedua-duanya tidak akan mampu wujud serentak. Saya tak boleh kata saya lah Hairul Nizam, saya juga adalah Abu Bakr. Tak boleh Tetapi mungkin dalam satu keadaan kedua-duanya hilang serentak. Contoh satu orang yang bukan Abu Bakr, bukan juga Hairul Nizam, dia kata dia Ali. Jadi Ali bukan Abu Bakr bukan Ali juga bukan Hairul Nizam. Jadi saya dan Abu Bakr adalah diddan, bukan naqidan. Sebab untuk kedua-duanya wujud dalam satu objek serentak itu mustahil. Tapi mungkin juga kedua-dua perkara ini boleh hilang daripada satu objek serentak. Contoh satu orang yang dia bukan Abu Bakr, dia bukan Hairul Nizam, tapi dia Ali contoh. Maka ini adalah diddan. Dua benda yang kedua-duanya bersifat did. Dua benda yang kedua-duanya wujud, saling bercanggah, tak akan wujud serentak, tapi mungkin boleh hilang kedua-duanya secara serentak. Adapun naqidan adalah dua perkara, satunya wujud, satu lagi tak wujud, dan kedua-duanya bercanggah, kedua-duanya tak akan mampu wujud serentak dan kedua-duanya tidak akan mampu hilang secara serentak. Dalam pertemuan lepas kita kata contoh naqidan ni kita letakkan kalimah tiada sebelum satu kalimah. Contoh Hairul Nizam, satu lagi bukan Hairul Nizam. Hairul Nizam dan juga bukan Hairul Nizam itu adalah diddan. Dia adalah naqidan. Dua benda yang saling bercanggah. Dan kedua-duanya adalah naqidan. Kerana Hairul Nizam adalah wujud, bukan Hairul Nizam itu tidak wujud. Sebab saya menafikan kewujudan. Bukan Hairul Nizam itu adalah tidak wujud. Hairul Nizam dan bukan Hairul Nizam tidak akan wujud serentak. Maksudnya saya tak boleh kata saya lah Hairul Nizam, saya juga bukan Hairul Nizam. Itu mustahil. Dalam masa yang sama, kedua-duanya tidak boleh dihilangkan serentak. Saya tak boleh kata saya bukan Hairul Nizam, saya menafikan saya adalah Hairul Nizam, saya juga menafikan saya bukan Hairul Nizam. Kedua-duanya tidak boleh dihilangkan serentak. Saya tak boleh kata saya bukan Hairul Nizam, saya juga bukan Hairul Nizam. Maknanya kedua-duanya tidak boleh hilang serentak. Mesti salah satu kena wujud. Sama ada yang bercakap bukan Hairul Nizam atau yang bercakap adalah Hairul Nizam. Jadi itu beza di antara diddan dan juga naqidan. Dan apa yang kita bicarakan dalam minggu lepas itu adalah orang kata sebagai mukaddimah kepada perbincangan kita pada hari ini. Baik, kita akan baca kembali matan dan juga beserta syarah Al-Imam Al-Hattab serta Al-Imam Al-Mahalli yang telah kita baca sebahagiannya dalam pertemuan lepas. Hari ini kita akan baca sekali lagi dengan kefahaman yang lepas agar kefahaman kita lebih jelas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i qurrati 'ainihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa huwa yashrah matna al-waraqat li Imam al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah wa huwa aidan yashrahu syarha al-Mahalli Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. فقال سيدنا الإمام الحطاب المالكي شارحا للمتن وشارحا لشرحه والأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده. Perintah yang bersifat nafsi yang kita telah bicarakan pada pertemuan lepas iaitu permintaan yang wujud dalam jiwa seseorang yang mana dalam jiwanya wujud satu kehendak, wujud satu perintah supaya orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan. Jadi perintah ada dua, perintah bersifat lafaz, itu yang kita dengar secara lafaz, tapi sebenarnya lafaz itu tidak lain tidak bukan adalah terhasil ataupun natijah daripada perintah yang wujud dalam jiwa yang menyuruh. Jadi perbahasan sekarang ni adalah berkenaan dengan perintah yang bersifat kejiwaan, bukan perintah yang bersifat lafzi, yang bersifat lafaz. Jadi perintah yang bersifat nafsi iaitu perintah yang bersifat kejiwaan, perintah yang wujud dalam jiwa seseorang. Sebab seseorang itu dia akan suruh orang dengan satu perintah yang berbunyi. Contoh saya kata kepada saudara saya Ustaz Nazim, contoh saya kata ta'al ila baiti, ta'al ila baiti. Kalimah ta'ala ila baiti itu adalah perintah, tetapi perintah secara lafaz. Saya kata silalah datang ke rumah
saya. Ta'ala ila baiti. Tapi kalimah ta'ala ila baiti itu sebenarnya adalah terjemahan daripada perintah yang wujud dalam jiwa saya, yang saya nak supaya sahabat saya Ustaz Nazim datang ke rumah saya. Cuma oleh kerana benda bersifat kejiwaan ini tak mampu untuk didengar, maka perlu diterjemahkan. Diterjemahkan dengan cara apa? Diterjemahkan dalam bentuk perintah bersuara, perintah yang berlafaz. Maka perintah lafaz itu dinamakan sebagai al-amru al-lafzi, manakala perintah yang ada dalam jiwa saya selaku orang yang memerintah, yang saya ingin tujukan perintah itu kepada Ustaz Nazim contohnya, perintah yang masih ada dalam jiwa saya itu dinamakan sebagai al-amru an-nafsi ataupun an-nafsani. Jadi perintah kejiwaan, perintah yang bersifat jiwa tadi, bersifat kejiwaan, yang perintah itu supaya orang yang diperintah melakukan satu perbuatan, disebut bisyai'i, dengan sesuatu, iaitu sesuatu perbuatan. Perintah yang sama adalah hakikatnya dia juga adalah ain ataupun zat tegahan daripada did bagi perbuatan yang diperintahkan. Okey, jadi dalam contoh tadi bila saya kata kepada Ustaz Nazim sahabat saya, ta'ala ila baiti, kalimah ta'ala ila baiti itu bukan tajuk kita, bukan perbincangan kita sekarang. Perbincangannya adalah perintah yang wujud dalam jiwa saya, yang saya mahu Ustaz Nazim datang ke rumah saya. Adakah perintah itu juga adalah larangan? Larangan daripada apa? Larangan daripada Ustaz Nazim melakukan sebarang perbuatan yang merupakan did bagi datang ke rumah saya. Maksud dia apa? Okey. Jadi perintah perbuatan yang disuruh adalah al-ityan ataupun az-zahabu ila baiti ana. Datang ke rumah saya itu adalah perintah. Jadi ini adalah merupakan perbuatan yang diperintahkan. Al-diddu bagi perbuatan yang diperintahkan apa dia? Pergi ke masjid, tidur di rumah, bersiar-siar ke Langkawi contoh. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang merupakan did, merupakan did kepada perbuatan datang ke rumah saya, perbuatan-perbuatan itu juga sebenarnya adalah ditegah. Perbuatan itu juga merupakan tegahan. Ditegah daripada dilakukan oleh orang yang diperintahkan. Jadi apabila saya sebut pada Ustaz Nazim, ta'ala ila baiti, semestinya ucapan ta'ala ila baiti itu adalah terjemahan daripada perintah yang ada dalam lubuk sanubari saya, yang saya mahu Ustaz Nazim melakukan satu perbuatan, iaitu datang ke rumah saya. Jadi perintah yang ada dalam lubuk hati saya itu, adakah ia juga adalah larangan daripada Ustaz Nazim pergi ke masjid? Larangan daripada Ustaz Nazim pergi bersiar-siar ke Langkawi. Sebab rumah saya bukan kat Langkawi. Larangan daripada Ustaz Nazim makan di rumahnya dan tak pergi ke rumah saya. Jadi adakah perintah supaya datang ke rumah saya itu juga adalah tegahan daripada orang yang diperintahkan melakukan perbuatan yang merupakan diddu ad-did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi dalam contoh tadi, perbuatan yang disuruh adalah al-ityan ila baiti ataupun az-zahabu ila baiti, datang ke rumah saya. Maka perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan datang ke rumah saya, adakah ia ditegah? Adakah ia merupakan tegahan atau tidak? Jadi pandangan yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini di dalam matan yang berbunyi wal amru bi syai' nahyun 'an diddi, ini menunjukkan pandangan pertama dalam isu ini adalah sesuatu perintah yang bersifat sanubari tadi, perintah yang sama juga adalah hakikat kepada larangan. Jadi kalau perintah datang ke rumah saya secara yang bersifat jelasnya itu adalah perintah, namun dalam masa yang sama perintah itu juga adalah larangan. Larangan daripada orang yang disuruh untuk datang ke rumah saya tadi, itu Ustaz Nazim. Orang itu juga sebenarnya ditegah ataupun dia telah ditujukan dengan satu larangan daripada dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan datang ke rumah saya, yang kita panggil sebagai diddu. Contoh, apa perbuatan yang bertentang dengan datang ke rumah saya? Tidur di rumah dia, ataupun pergi ke tempat lain, ataupun main di padang. Jadi semua itu adalah merupakan did, merupakan lawan, kalau kita boleh terjemahkan begitu, lawan yang bersifat diddu kepada perbuatan yang saya
minta Ustaz Nazim lakukannya, iaitu datang ke rumah saya. Jadi al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan itu adalah tegahan daripada melakukan diddu bagi perbuatan yang diperintahkan. Jadi sebab tu dalam pertemuan lepas kita bincang panjang apakah dia ad-diddu dan apakah pula an-naqid, kerana ia sangat penting dalam kita memahami tajuk ini. Harap-harapnya tuan-tuan yang mengikuti majlis hari ini telah mengikuti majlis yang telah lepas, sebab dalam pertemuan lepas kita memang mengambil masa sekitar sejam untuk menjelaskan perbezaan di antara ad-diddu dan juga an-naqid. Begitu juga dengan apakah erti al-amru an-nafsi. Okey, kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, bermakna anna ta'alluq al-amri bi syai'i huwa 'ainu ta'alluqihi bil kaffi 'an diddihi. Wahidan kana ad-diddu ka diddi as-sukun alladhi huwa at-taharruku aw akthara ka diddi al-qiyam alladhi huwa al-qu'udu wal-ittika'u wal-istilqa'u. Fa-at-talabu lahu ta'alluqun wahidun bi amrayn. Huma fi'lu syai' wal kaffu an diddihi fa bi'tibari al-awwal huwa amrun wa bi'tibari tsani huwa nahyun. Jadi Imam Al-Khattab Al-Maliki ingin menghuraikan sekarang kepada kita apakah maksud kenyataan Imam Al-Haramain yang berbunyi wal amru bi syai' nahyun an diddihi. Wal amru bi syai' iaitu al-amru an-nafsi bi syai'i nahyun an diddihi. Lalu kata Imam Al-Khattab, maksud dia, maksudnya adalah ta'alluqul amri bi syai', ikatan perintah, ikatan perintah untuk seseorang itu melakukan perbuatan yang disuruh. Sebenarnya itu jugalah hakikat ikatan supaya orang itu meninggalkan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi kalau kita pecahkan dhamir dalam matan ini, kita akan sebut bermakna anna ta'alluqal amri bisyai'i, maksudnya bisyai'i al-ma'muri bihi huwa ainu ta'alluqi, maksudnya al-ta'alluqul amri huwa ainu ta'alluqi, huwa ainu ta'alluqihi. Maksudnya huwa ainu ta'alluqi ta'alluqil amri bil kafi an diddihi. Bil kafi an diddihi. Diddihi sini dhamir itu kembali kepada al-ma'mur, al-syai' al-ma'mur bihi. Maksudnya perintah. Okey, dia bayangkan seakan-akan perintah, apabila contoh saya perintahkan Ustaz Nazim untuk datang ke rumah saya, seakan-akan saya sudah mengikat jasad Ustaz Nazim dengan satu perbuatan. Apa dia? Datang ke rumah saya. Seakan-akan ada tali yang mengikat Ustaz Nazim dan mengikat juga perbuatan yang namanya datang ke rumah saya. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, tali yang mengikat itu, tali itu jugalah sebenarnya tali yang menghalang Ustaz Nazim daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi talinya ada satu je. Baik, tali itulah namanya perintah, tali itu jugalah namanya larangan. Jadi tali seakan-akan dia tak wujud tali tapi dibayangkan begitu. Jadi antara Ustaz Nazim yang saya telah perintahkan dia datang ke rumah saya, Ustaz Nazim dan juga perbuatan datang ke rumah saya itu, ataupun Ustaz Nazim dengan perbuatan yang saya perintahkan itu, ada tali yang mengikat antara Ustaz Nazim dan juga arahan. Tali itu, tali yang sama juga dinamakan perintah, tali yang sama juga dinamakan sebagai larangan. Okey, jadi kita akan tengok apa maksud beliau. Saya minta difahami begitu dulu. Anna ta'alluqal amri bisyai'i huwa ainu ta'alluqi al-amr bil kaffi an diddihi. Jadi ainu ta'alluqihi, maksud dia dhamir tu
ikut zahirnya dia akan balik kepada al-am. Ainu ta'alluqil amri bil kafi an diddihi, maksud diddi asy-syai' al-ma'mur bihi. Wahidan kana diddu. Tak kiralah, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, tak kiralah sama ada did bagi perbuatan yang disuruh hanyalah satu saja. Maksudnya tak wujud 2, 3 did, yang wujud hanya satu did. Contoh dia apa? Kadiddi sukun alladhi huwa taharruk. Kadiddi sukun. Contoh did bagi as-sukun. As-sukun maksud dia tidak bergerak, duduk tetap, duduk tidak bergerak-gerak ke sana ke sini. Yang mana as-sukun itu diddu sukun, perbuatan yang merupakan did bagi as-sukun adalah at-taharruk. Maknanya kalau kita tengok contoh, kalau saya kata kepada sahabat saya, taharrak. Taharrak, sila bergerak. Jangan duduk diam di tempat kamu. Taharrak. Apabila saya menyebut taharrak, lafaz taharrak itu yang bermaksud sila bergerak, itu adalah natijah daripada perintah yang ada dalam sanubari saya, yang saya minta orang tersebut bergerak. Jadi, saya sudah mengikat orang tadi dengan perbuatan yang namanya bergerak. Okey, saya ikat dia, saya sudah mengikat dia dengan arahan. Maksudnya dia dan arahan sudah diikat. Dia tidak akan mampu selesai daripada arahan tersebut, melainkan dia memutuskan ikatan tersebut dengan cara melakukan perbuatan yang disuruh. Jadi tali yang saya ikat antara orang yang disuruh dengan perbuatan dengan arahan tersebut, yang saya kata dia taharrak, maksudnya sila bergerak, tali itu juga sebenarnya adalah larangan. Walaupun saya tak melarang dia, saya tak sebut saya larangan, tapi sebenarnya tali itu juga dinamakan sebagai larangan. Larangan daripada apa? Larangan daripada dia melakukan perbuatan selain perbuatan yang merupakan diddu, yang merupakan lawan bagi perbuatan yang disuruh. Bila saya kata taharrak, sila bergerak, maksud dia saya telah melarang dia daripada melakukan perbuatan duduk tidak bergerak. Maknanya bila saya kata taharrak, itu adalah perintah, dalam masa sama ia juga adalah larangan. Larangan daripada melakukan apa? Larangan daripada melakukan did bagi at-taharruk. Apa did bagi at-taharruk? As-sukun. Jadi contohnya dalam isu duduk sila bergerak ini dia lawan dia ataupun didnya hanya ada satu saja, iaitu tidak bergerak, yang kita namakan as-sukun. Jadi tidak bergerak yang kita namakan as-sukun, iaitu duduk tetap, duduk diam, itu hanya satu-satunya did bagi at-taharruk. Jadi kata Imam Al-Hattab, tak kisahlah sama ada did bagi perbuatan yang disuruh hanya satu sahaja, contohnya as-sukun yang merupakan did bagi at-taharruk, ataupun did bagi perbuatan yang disuruh ada banyak. Ada banyak. Contoh dia apa? Au aksar ka diddil qiyam. Contohnya lawan bagi berdiri. Bila saya kata kepada satu orang pelajar, kum ya waladi, bangun, sila bangun wahai anakku. Bila saya kata kepada dia, kum ya waladi, sila bangun wahai anakku, maknanya saya sudah mengikat pelajar tersebut dengan arahan. Arahan untuk dia patuh kepada saya, iaitu hendaklah dia bangun. Ada tali yang mengikat di antara dia dengan arahan. Namun tali yang sama juga adalah tegahan. Tadi itu dinamakan juga perintah, tali yang sama juga dinamakan sebagai tegahan. Tegahan daripada melakukan apa? Tegahan daripada melakukan did bagi perbuatan berdiri. Apa did bagi perbuatan berdiri? Banyak, bukan hanya satu. Berbaring. Betul disebut al-qu'ud. Contoh did bagi perbuatan berdiri, apa dia? Al-qu'ud, duduk. Berdiri, lawannya duduk. Tapi hanya duduk saja ke lawan berdiri? Tak, ada lagi. Apa dia? Al-itika. Duduk menyenggeng ataupun duduk berteleku. Contoh macam, kalau duduk al-julus begini. Tapi orang Arab kalau duduk menyengek begini, contoh maafkan saya buat contoh. Kalau dia akan terbaring tidak, tapi dia merebahkan badannya kepada sesuatu, contoh dia menyandar begitu, itu juga dinamakan sebagai lawan bagi berdiri. Tapi dalam bahasa dia panggil al-itika, ataupun dalam bahasa Melayu lama dipanggil duduk berteleku. Ataupun al-ittija'.
ataupun al-istilqa. Al-istilqa memang berbaring dalam keadaan kepala menghadap ke langit. Al-istilqa, dia berbaring. Jadi berbaring, duduk tegak atau duduk menyengit, kesemuanya adalah merupakan did bagi al-qiyam. Jadi apabila saya kata kepada si murid tadi, qum ya waladi, dalam jiwa saya ketika muncul satu perintah dalam jiwa saya minta dia berdiri, sebenarnya perintah itu juga adalah larangan. Larangan daripada dia duduk. Larangan daripada dia duduk bertelekan ataupun berteleku tadi. Larangan daripada dia berbaring. Larangan daripada dia mencangkung. Apa saja yang merupakan lawan bagi berdiri, saya sebenarnya juga menghalang pelajar tadi daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi tak kisahlah sama ada didnya hanya ada satu atau didnya lebih daripada satu. Sebab tu sebahagian kitab disebut al-amru bi syai'in nahyun an jami'i adadihi. Perintah untuk seseorang melakukan satu perbuatan, perintah itu sebenarnya juga adalah hakikat kepada larangan daripada melakukan semua did bagi perbuatan yang diperintahkan. Jadi kalau didnya hanya ada satu, selesailah. Memanglah semestinya bila hanya ada satu. Contoh macam tadi ya, as-sukun dan juga at-taharruk. Berdiri, bergerak-gerak dan juga tidak bergerak-gerak. Duduk diam maksud dia. Tidak menyengit ke sana ke sini. Jadi ketika itu hanya ada dua, tak ada yang ketiga. Maka selesai masalah. Bila diperintah untuk saya duduk diam, maknanya saya dilarang daripada bergerak-gerak. Tapi kalau katakan perbuatan yang saya diperintahkan itu memiliki banyak did. Adakah semua did bagi perbuatan yang disuruh juga ditegah? Ya. Sebab itulah sebahagian kitab disebut al-amru bi syai' nahyun an jami'i adadihi. Saya tulis sebentar supaya untuk catatan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar. Okey. Sebentar ya. Okey. Al-amru bisyai' nahyun an jami'i adadihi. Al-amru bisyai' nahyun an jami'i adadihi. Baik. Jadi apabila saya diminta untuk melakukan satu perbuatan, permintaan ataupun perintah itu sebenarnya juga adalah larangan daripada saya melakukan segala perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Cuma masalahnya berlaku khilaf. Adakah al-amru bi syai' ainu nahyan an diddihi ataupun tidak? Adakah perintah untuk melakukan satu perkara, perintah itu hakikatnya dia juga adalah larangan daripada melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh atau tidak? Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi berdasarkan pandangan pertama ini, kalau sebagai contoh satu orang suami dia kata kepada isteri dia, tapi itulah contoh-contoh untuk kita faham saja, bukan untuk diamalkan. Kalau kita kata sebagai contoh, kalau seorang suami kata kepada isteri dia, in ataiti bima nahaituki anhu fa anti talikun. Contoh ambil contoh. Kalau seorang suami kata kepada isteri dia, kalau kamu lakukan perbuatan yang aku tegah, kalau kamu, wahai isteri, melakukan perbuatan yang aku tegah kamu daripada melakukannya, tapi kamu buat juga, kamu akan dijatuhkan talak. Ini contoh contoh bukan untuk diamalkan, tapi lebih kepada kita nak
melihat apakah bagaimana perbahasan ini memberi pengaruh kepada perbahasan fiqh. Jadi apabila seorang suami kata pada isteri dia, kalau kamu melakukan perbuatan yang aku tegah kamu daripada melakukannya, maka kamu akan dijatuhkan talak. Lalu si suami kata kepada isteri dia, kumi. Setelah suami dia kata, kalau kamu lakukan perbuatan yang aku tegah, maka kamu akan dijatuhkan talak. Tiba-tiba si suami kata pada isteri dia, sila bangun. Kumi. Sila bangun. Tiba-tiba si isteri tak bangun. Maksudnya isteri telah, isterinya telah meninggalkan perbuatan yang disuruh. Sebab dalam ucapan lafaz seorang suami, kumi, sila bangun, maksudnya dalam hati dia, sudah ada perintah supaya isteri dia bangun. Jadi apabila dia sebut kumi, hakikat kumi, kalimah kumi yang bermaksud sila bangun, itu adalah terjemahan daripada perintah yang ada dalam hati dia. Apabila si isteri tak bangun, suami kata kumil an, sila bangun sekarang. Tiba-tiba isteri tak bangun, maka isterinya sudah tidak mengikut arahan. Dalam masa yang sama, suami kata kalau kamu melakukan perbuatan yang aku tegah, kamu akan jatuh talak. Jadi adakah perempuan tadi berdasarkan situasi ini dia jatuh talak ataupun tidak? Jadi kalau dibawa kepada pengadilan, dibawa kepada mahkamah, para ulama yang berpegang bahawa perintah untuk melakukan satu perbuatan itu hakikatnya adalah larangan daripada melakukan perbuatan selain ataupun perbuatan-perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh, mereka akan mengatakan wanita ini berdasarkan kaedah ini dia akan jatuh talak. Sebab apabila si wanita tadi tidak bangun, maknanya dia, bila suami kata sila bangun, perintah itu hakikatnya juga adalah tegahan, larangan daripada si isteri melakukan sebarang perbuatan yang merupakan did bagi berdiri. Bagi perbuatan berdiri. Jadi walaupun si suami di dalam lafaznya berbunyi kumi, yang ia merupakan terjemahan bagi perintah dalam jiwa dia yang minta si isteri bangun, tapi sebenarnya itu juga seakan-akan si suami sebut pada si isteri, la tajlisi, la tattaji'i, la tastalqi. Jangan duduk, jangan berbaring, jangan berbaring di atas rusuk, jangan kamu berbaring terlentang. Walaupun si suami hanya sebut kumi, tetapi kumi yang merupakan terjemahan bagi perintah yang bersifat kejiwaan ataupun kita terjemahkan sebagai al-amru an-nafsi. Perintah itu hakikatnya juga adalah tegahan daripada melakukan semua perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang disuruh. Jadi apabila si isteri tidak mahu bangun serta-merta, ia telah melakukan satu perbuatan yang ditegah. Apa perbuatan yang tegah? Duduk, baring, terlentang, mengiring, mencangkung. Contoh, kesemua perbuatan-perbuatan ini ditegah. Jadi kalau si isteri dia berdebat, dia kata suami saya hanya sebut kumi. Dia pula kata kalau saya melakukan perbuatan yang ditegah. Arahan yang berbunyi adalah saya diminta melakukan perbuatan, bukan saya ditegah daripada melakukan satu perbuatan. Jadi sepatutnya talak tak jatuh. Kalau isteri berhujah begitu, hakim akan mengatakan al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Perintah yang bersifat nafsi terhadap suatu perbuatan, sebenarnya kita walaupun nampak ia perintah, hakikatnya ia juga adalah larangan. Dia juga dalam masa yang sama, dia juga adalah larangan daripada melakukan perbuatan yang bertentangan ataupun kita namakan sebagai did bagi perbuatan yang disuruh. Okey, lalu kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, fattalabu lahu ta'alluqun wahidun bi amrain. Jadi tuntutan at-talab, tuntutan, sebarang tuntutan dia sebenarnya memiliki satu ikatan. Maksudnya kita telah mengikat seseorang dengan sesuatu tuntutan. Bila saya contoh macam tadi, si suami bila kata kepada isteri dia, kumi al-an, sila bangun sekarang. Kenapa kena sebut sekarang? Sebab dalam perbahasan al-amru bi syai' nahyun an diddi disyaratkan mestilah perintah itu bersifat segera. Maksud dia bukan bersifat muwassa',
Bukan bila-bila masa pun tak kisah, mesti kena buat sekarang, barulah akan berlaku isu nahyun an diddih ataupun tidak. Dan satu lagi, mestilah dia tidak mempunyai pilihan. Kalau suami kata sila berdiri atau sila tidur atau kalau ada atau begitu, maka dia tidak akan jadi nahyun an diddih. Tapi dia kalau arahan itu bersifat segera, dalam masa yang sama tidak mempunyai pilihan, maka dia akan berkait dengan tajuk kita pada hari ini. Adakah al-amru bi syai' nahyun an diddih ataupun tidak. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, sesuatu tuntutan. Bila sebut tuntutan ni ada dua lah, tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan suatu arahan. Satu perintah, satu perbuatan. Maafkan saya. Jadi sebarang tuntutan, semaka tuntutan kata Imam Al-Khattab, dia memiliki satu ikatan, ta'alluq. Dia memiliki satu perkaitan. Dia ada ta'alluqun wahid, dia ada satu ikatan, tetapi satu ikatan itu dia sebenarnya menuju kepada dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Huma fi'lu syai' wal kafu an diddihi. Dua perkara yang berkait dengan tali yang satu itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan meninggalkan perbuatan yang bertentangan ataupun yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Fa bi'tibaril awwal huwa amrun wa bi'tibaris tsani huwa nahyun. Jadi kata Allahumma salli ala Rasulillah, kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, dari sudut yang pertama, iaitu dari sudut orang itu, tali itu meminta supaya ataupun mengikat seseorang supaya ia melakukan perbuatan yang disuruh. Dari sudut itu, tali itu dinamakan perintah. Tetapi dari sudut iktibar yang kedua, iaitu dari sudut kita melihat tali itu juga meminta ataupun mengikat orang yang diperintahkan tadi supaya meninggalkan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Tali itu dari sudut ini dinamakan sebagai tegahan ataupun nahyun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya perbahasan ni dia mudah tapi mungkin kita tak biasa. Saya buat satu contoh yang mudah. Dipanggil muttahidani zatan mukhtalifan i'tibaran. Ini satu perbahasan yang sangat menarik dan saya teringat ketika saya dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut membicarakan perbahasannya dengan panjang lebar, disebabkan saya tak faham perbahasan ini ketika awalnya. Apa maksud muttahidani zatan mukhtalifan i'tibaran? Lalu apabila saya merujuk Fadilatul Syekh Said bin Shaltut dalam isu ini, kata beliau, sebenarnya zatnya adalah satu, tetapi boleh dinamakan dengan dua nama. Contoh kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kalau kamu memandang saya akan mengatakan kamu ada dua mata, ada satu hidung, ada satu mulut. Itu kalau kamu pandang saya pandang kamu. Tapi kalau saya memandang dari arah belakang kamu tak pandang saya, kamu pandang ke arah lain, dan saya pula hanya memandang kamu dari arah belakang kamu, saya akan kata kamu tak ada mata, tak ada mulut, tak ada hidung. Jadi adakah saya ini ada mulut atau ada mata atau hidung, atau saya tak ada mata, tak ada mulut, tak ada hidung? Sebenarnya kedua-duanya adalah betul. Kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kedua-duanya betul sebab hakikat saya adalah satu. Tetapi dari sudut tertentu saya dilihat sebagai bahagian-bahagian. Dari sudut yang lain saya dilihat sebagai bahagian ataupun sebagai satu erti yang lain. Jadi dari sudut saya memandang seseorang ataupun saya memandang guru saya boleh mengatakan saya ada dua mata, ada satu hidung, satu mulut. Tapi dari sudut guru saya memandang saya dari arah belakang, kenyataan beliau mengatakan saya tak ada mulut, saya tak ada hidung, saya tak ada mata. Itu juga betul. Kerana perbezaan itu hanya dari sudut pandang, dari sudut pandangan kita arah mana. Jadi sebenarnya zatnya adalah satu. Dia panggil muttahidani zatan. Kedua-duanya bersatu dari satu zat. Zatnya satu, tetapi mukhtalifan i'tibaran. Secara i'tibarnya, secara sudut pandangnya, itu saja yang berbeza. Contoh. Okey.
tadi saya pergi ke kedai, saya beli berus gigi untuk anak saya. Katakan sekarang, katakan mudah gini, tuan-tuan sekarang menyaksikan saya menunjukkan berus gigi ni di hadapan tuan-tuan. Dan tuan-tuan berada jauh daripada saya. Kalau saya kata berus gigi ini dekat, betul atau tidak? Betul. Dari sudut apa? Dekat dengan saya. Tapi kalau tuan-tuan kata berus gigi ni jauh, betul atau tidak? Betul. Cuma betul dari sudut tuan-tuan, bukan betul dari sudut saya. Sebab dari sudut saya, dekat. Berus gigi ni dekat. Tetapi dari sudut tuan-tuan yang berada mungkin di Kedah, di Kelantan, di negeri lain, keberadaan berus gigi ini dengan tuan-tuan itu diiktibar sebagai jauh. Maknanya berus gigi ini dekat, berus gigi ini jauh, betul. Dia dekat, ya. Dia jauh, ya. Betul. Kan dua-dua tu saling bercanggah. Walaupun kedua-duanya saling bercanggah, tetapi zatnya tetap satu. Berus gigi ni tetap satu berus gigi. Dia bukan ada dua berus gigi. Dia hanya satu berus gigi. Cuma dianggap berus gigi ni dekat dari sudut saya. Dari binisbati ilai. Dari sudut saya. Tetapi dari sudut tuan-tuan, berus gigi ini dianggap jauh. Jadi dipanggil muttahidani zatan mukhtalifan i'tibaran. Jadi begitu juga tali, kalau kita balik pada isu kita tadi, tali yang saya dah ikat bila saya kata pada isteri saya, "Qumi, sila bangun, al-an, sila bangun sekarang." Maksud saya sudah mengikat isteri saya dengan satu tuntutan. Okey, tali tu nama dia apa? Saya dah ikat isteri saya dengan tuntutan. Tali itu nama apa? Kalau saya melihat dari sudut isteri saya diminta untuk berdiri, maka tali itu dinamakan perintah. Tapi kalau saya lihat tali itu, dari sudut isteri saya dihalang daripada duduk, dihalang daripada berbaring, dihalang daripada duduk mencangkung, maka tali itu adalah tegahan, larangan. Jadi tali itu tegahan atau larangan? Tegahan pun ya, larangan pun ya. Tapi tegahan dengan larangan merupakan diddan. Tidak boleh kedua-duanya wujud serentak. La yajtami'an. Macam mana kamu nak kata ia adalah tegahan, ia juga perintah. Sedangkan perintah dan tegahan adalah dua benda yang saling bercanggah. Kita kata dua benda yang saling bercanggah dianggap diddan apabila kita melihat ia, kalau memang kita melihat dia dari hanya satu sudut. Jadi kalau kedua-duanya itu boleh difahami bahawa ianya betul dengan melihat pada dua sudut yang berbeza, maka ia tidak dinamakan sebagai diddan dari sudut itu. Maknanya tali itu dia jugalah dinamakan perintah, dia jugalah dinamakan sebagai tegahan. Saya namakan ia perintah kerana isteri saya diperintahkan untuk berdiri. Saya namakan tali itu sebagai tegahan kerana isteri saya dilarang daripada duduk, dilarang daripada berbaring, dilarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan selain daripada perbuatan berdiri. Jadi inilah yang ingin dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam ucapan beliau, fa bi'atibari al-awwal huwa amrun wa bi'atibari tsani huwa nahyun. Jadi dari sudut kita memandang tali itu, dari sudut isteri kita diminta berdiri, maka tali itu dinamakan perintah. Tapi kalau kita pandang tali tersebut dari sudut isteri kita dilarang daripada duduk, dilarang daripada berbaring, dilarang daripada mencangkung ataupun dilarang daripada duduk mengiring ataupun duduk terlentang, berdiri berbaring secara terlentang, maka kesemua pandangan ini, sudut ini akan menyebabkan saya menamakan tali itu dengan tegahan. Jadi inilah yang ingin dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hattab di dalam menghuraikan mazhab yang pertama yang mengatakan al-amrun nafsi bisyai'i huwa ainun nahyi an diddi asy-syai'il ma'muri bihi. Ini mazhab yang pertama. Okey, selesailah mazhab yang pertama. Kita lihat pula mazhab yang kedua bagi masalah ini. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak nafikan ya, mungkin bagi siapa yang mula-mula mendengar perbahasan ini kali pertama mungkin akan merasakan ianya sukar ataupun tak jelas. Jadi sekiranya tuan-tuan merasai apa yang saya huraikan ini tidak jelas, saya sangat mengharapkan ada soalan-soalan di bahagian komen untuk membantu saya menjelaskan kepada tuan-tuan apakah yang diinginkan oleh pengarang. Jadi kalau ada yang tak jelas,
saya mengharapkan sungguh-sungguh agar tuan-tuan dapat meneliti dan dapat menjelaskan kepada saya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua bagi masalah ini, Ustaz Muhammad Kamal tulis, in ataita bima nahaituki anhu fa anti talikun qumi al-an fahiya wa hiya rafidatun fahiya mutallaqah. Allah ta'alik. Terima kasih kepada Ustaz Kamal yang telah memberikan penerangan di dalam majlis kita hari ini, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaedah ini berperanan, bagaimana kaedah ini berperanan di dalam isu-isu fiqh. Tapi ini sekadar contoh, kerana kadang-kadang dalam satu masalah fiqh bukan hanya satu dalil, tapi ada pelbagai dalil yang kadang-kadang saling bertentangan. Maka ketika itu seorang mujtahid kadang-kadang terpaksa mengambil salah satu dalil ataupun kita boleh kata sebagai tarjih. Jadi yang saya bawa ini adalah sebagai satu contoh untuk mendekatkan kefahaman kita. Adapun dari segi masalah fiqh, kalaulah berlaku contoh perkara ini perlu dirujuk kepada majlis agama. Sebab isu talak ia berkait dengan undang-undang, ia sudah diputuskan, digazetkan. Jadi yang kita bicarakan ini lebih kepada untuk kita memahami isu usul fiqh ini dengan meneliti contoh-contoh fiqh yang mungkin akan terhasil daripada isu usul fiqh yang kita bincangkan. Ustaz akan sebut, in ataiti bima nahaituki anhu fa anti talikun qumil an wa hiya rafidatun fa hiya mutallaqatun. Subhanallah. Bila saya kata pada isteri saya, ni contoh saya tak nak sebut ni, contoh sekarang marah pula. Ambillah satu orang, dia kata pada isteri dia, wali'azbillah min zalik, dia kata, in ataiti bima nahaituki anhu fa anti talikun. Kalau anda, wahai isteri, melakukan satu perbuatan yang saya tegah kamu daripada melakukannya, kalau kamu lakukan juga perbuatan yang saya tegah, maka kamu akan jatuh talak. Kemudian si suami kata kepada dia, qumil an, sila bangun sekarang. Wahiya rafidatun. Dalam keadaan si isteri tidak mahu mengikut perintah. Dia tak nak berdiri. Bahkan dia duduk, dia terus dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Maka berdasarkan kaedah al-amru bi syai' nahyun 'an diddih, wanita tadi jatuh talak. Sebab perintah yang berbunyi qumil an itu adalah terjemahan daripada perintah yang bersifat kejiwaan. Perintah an-nafsani, al-amru nafsi, yang mana al-amru nafsi ketika itu meminta si isteri supaya bangun. Dalam masa yang sama, perintah itu juga adalah larangan daripada melakukan perbuatan yang merupakan did ataupun lawan bagi perbuatan yang diperintahkan. Okey. Sebenarnya ada banyak benda-benda yang berkait dengan tajuk ni. Cuma saya terpaksa milih-milih sebab saya tak nak kita terlalu masuk dalam perbahasan yang terlalu luas sampai kita pening. Sebab kitab ini boleh dianggap sebagai marhalah yang kedua selepas kita selesai belajar kitab Waraqat. Kita ada satu lagi kitab yang lebih tinggi, iaitu Ghayatul Ma'mul. Kata Syekh Said Bishaltut, selesai saya baca kitab Qurratul Ain, saya diminta oleh beliau untuk membaca pula kitab Ghayatul Ma'mul untuk marhalah yang ketiga. Jadi kita di marhalah ini atau di peringkat ini, saya tidak mahu membicarakan benda-benda yang terlalu dalam. Begitu yang diperlukan saya akan cuba tekankan, insya-Allah. Okey. Waqila. Okey, ini mazhab yang kedua. Masih lagi pada isu al-amru an-nafsi. Hal huwa nahyun 'an diddih? Perintah untuk melakukan satu perbuatan, adakah perintah yang bersifat an-nafsi, yang bersifat kejiwaan itu, ia juga adalah larangan daripada melakukan perbuatan yang disuruh? Okey, mazhab yang pertama kata ia adalah merupakan larangan. Dialah perintah, dialah larangan. Kalau orang kata macam mana perintah dan larangan jadi satu benda yang sama sedangkan keduanya berlainan? Kita kata bi'atibar, min haitsu al-i'tibar. Kita memandang ia sebagai perintah dari sudut tertentu, kita memandang ia sebagai larangan pula dari sudut yang tertentu. Mazhab yang kedua, kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, wa qila innal amra bi syai' laysa 'ainan nahyi 'an diddih, walakin yatadammanhu. Mazhab yang kedua hampir sama dengan mazhab yang pertama. Dari sudut natijah hampir sama, tetapi ia adalah dua mazhab yang berbeza. Maknanya kadang-kadang dua mazhab yang berbeza tetapi natijah fiqhnya mungkin jadi sama. Mazhab yang kedua kata apa? Dikatakan. Maknanya
mazhab ini dianggap sebagai mazhab yang lemah, dikatakan sesungguhnya perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan itu bukanlah sebenarnya hakikat tegahan daripada melakukan perbuatan yang ditegah. Saya ulang sekali lagi sebab saya tersasul tadi. Sesungguhnya, mazhab yang kedua kata apa? Sesungguhnya perintah untuk melakukan satu perbuatan yang disuruh itu bukan hakikat tegahan daripada melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Contoh macam dalam isu tadi, bila suami kata qumi kepada isterinya, qumil an, sila bangun sekarang, maka yang berlaku adalah al-amru an-nafsi, perintah yang bersifat kejiwaan, iaitu dalam jiwa, dalam sanubari si suami tadi sudah wujud satu tuntutan daripada dirinya supaya si isteri bangun segera ketika itu. Jadi tuntutan supaya isteri berdiri segera, adakah ia juga tegahan daripada duduk, tegahan daripada berbaring contoh? Mazhab pertama kata ya. Mazhab yang kedua kata bukan. Maknanya ia bukan larangan, ia adalah perintah semata-mata. Ia adalah perintah semata-mata. Tetapi walaupun ia adalah semata-mata perintah dan ia bukan tegahan, maksudnya dia hanyalah perintah untuk si isteri tadi berdiri dan ia bukan hakikat kepada larangan daripada si isteri berbaring atau larangan daripada si isteri mengiring pun begitu, walakin yatadammanuhu, walau bagaimanapun ia mengandunginya. Maksudnya walaupun tuntutan tadi adalah semata-mata, hakikatnya adalah semata-mata perintah, namun perintah ini dia mengandungi tegahan walaupun ia bukan tegahan. Maksud dia yatadammanuhu di sini kalau kita tengok, maksud dia yastalzimuhu. Sebab dalam ilmu mantik dia ada isu al-mutabaqah, at-tadammun dan juga al-iltizam. Okey, dia ada dalam ilmu mantik dia akan dibicarakan tentang at-tadammun, al-iltizam dan juga al-mutabaqah. Jadi bila disebut yatadammanhu, mungkin kita akan faham yatadammanhu dengan maksud istilah mantik. Namun setelah dilihat betul-betul, isu ini ia bukan bermaksud yatadamman at-tadammun dalam ilmu mantik, tapi at-tadammun di sini maksud dia al-iltizam dalam ilmu mantik. Maksud dia yaqtadihi, yalzamuhu, yastalzimuhu. Maknanya mazhab yang kedua nak bagi tahu perintah untuk bila suami kata pada isterinya qumil an, sila bangun sekarang, itu adalah perintah. Dan dalam jiwa orang yang si suami tadi ada perintah. Adakah ada larangan? Tidak ada. Tidak wujud larangan. Yang wujud hanyalah perintah. Pun begitu, apabila ianya satu perintah untuk si isteri bangun segera, maka mau tidak mahu si isteri juga mesti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merupakan tegahan. Perbuatan-perbuatan yang merupakan lawan ataupun did bagi perbuatan yang disuruh. Maksudnya, kalaulah si isteri mahu melaksanakan arahan tersebut, dia akan terpaksa untuk meninggalkan perbuatan yang merupakan lawan bagi perbuatan yang disuruh. Walaupun yang wujud dalam hati sanubari orang yang si suami tadi hanyalah perintah sahaja. Walaupun yang wujud hanyalah perintah, namun untuk melaksanakan perintah tersebut, si isteri tak akan mampu untuk melaksanakan perintah, melainkan dia mesti melarang dan menghalang dirinya daripada melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi kalau kita tengok, mazhab pertama dengan mazhab kedua berbeza. Sebab bagi mazhab yang pertama, di dalam jiwa orang yang memerintah tadi, wujud perintah dan wujud tegahan. Kedua-duanya adalah wujud. Iaitu tuntutan tadi dinamakan perintah, dalam masa sama tuntutan juga dinamakan sebagai tegahan. Namun dalam mazhab yang kedua, dia bagi tahu dalam hati orang yang memerintah dengan ucapan yang berbunyi qumi, yang wujud hanyalah perintah. Adakah wujud tegahan? Tidak wujud.
Cuma, kata mazhab yang kedua, cuma apabila suami dah kata kepada isterinya, sila bangun, macam mana isterinya mahu melaksanakan perintah? Tidak ada cara lain melainkan dia kena meninggalkan semua perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan berdiri. Bila suami kata sila berdiri sekarang, maknanya dia tidak akan dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah, melainkan dia meninggalkan semua perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang diperintah. Cuma adakah dia dianggap sebagai orang yang ataupun bolehkah dianggap wujud larangan dalam jiwa orang yang memerintah ataupun yang mengeluarkan arahan? Jawapannya adalah tidak, berdasarkan mazhab yang kedua ini, ya. Jadi berdasarkan mazhab yang kedua, hakikat larangan tak wujud. Tetapi bila nak melaksanakan perintah, dia mesti meninggalkan perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang disuruh. Jadi ini adalah mazhab yang kedua. Ini adalah mazhab yang kedua. Jadi kalaulah kalau mazhab yang kedua ini, kalaulah seorang suami kata pada isterinya, qumi al-an wa in ataiti bima nahaituki anhu fa anti talikun. Kalau ikut zahir kefahaman saya, wallahu taala a'la wa alam, orang si isteri apabila diperintahkan untuk berdiri, tiba-tiba dia tidak berdiri, maknanya dia adalah orang yang tidak mengikut arahan. Namun si suami kata, sekiranya kamu melakukan perbuatan yang aku tegah, kamu jatuh talak. Jadi kalau ikut kefahaman saya, berdasarkan mazhab yang kedua, mereka akan mengatakan wanita tadi tidak jatuh talak. Sebab wanita itu tidak melakukan perbuatan yang ditegah. Kerana tegahan tidak wujud. Kerana tegahan tidak wujud. Pun begitu, wanita tadi adalah wanita yang tidak mengikut arahan. Wanita itu dianggap wanita yang tidak mengikut arahan, kerana apabila dia diperintahkan untuk berdiri, tidak akan mampu dia melakukan perbuatan tersebut, melainkan dengan cara dia meninggalkan semua perbuatan yang merupakan lawan bagi perbuatan yang disuruh. Tapi dari segi natijahnya, wanita yang disuruh untuk berdiri, dia mesti berdiri dan dia mesti meninggalkan perbuatan yang merupakan lawan bagi perbuatan yang diperintahkan. Jadi berdasarkan mazhab yang pertama dengan mazhab yang kedua, apabila si isteri diperintahkan untuk berdiri, dia sebenarnya mesti meninggalkan perbuatan duduk. Dia mesti meninggalkan perbuatan berbaring. Cuma kalau tanya kenapa dia mesti meninggalkan perbuatan duduk dan berbaring, mazhab pertama akan kata kerana dia ditegah daripada berbaring. Dia ditegah daripada berbaring. Mazhab pertama kata begitu. Mazhab yang kedua kata pula, dia tidak ditegah daripada perbuatan berbaring. Namun, dia tak akan mampu untuk melaksanakan perbuatan berdiri, melainkan dia kena meninggalkan perbuatan berbaring, perbuatan duduk dan sebagainya. Jadi, natijahnya sama, iaitu si wanita tadi mesti berdiri. Dan dia mesti meninggalkan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan berdiri. Namun, kenapa wanita itu mesti meninggalkan perbuatan yang ditegah? Kenapa dia mesti meninggalkan perbuatan yang merupakan lawan bagi perbuatan berdiri? Maka mazhab pertama akan kata kerana dia diperintahkan untuk meninggalkan. Dia ditegah daripada melakukan perbuatan yang merupakan lawan ataupun did bagi perbuatan berdiri. Mazhab kedua kata pula, dia tidak ditegah daripada duduk. Sebab yang wujud hanyalah perintah. Tapi perintah itu tidak akan mampu dilaksanakan, melainkan dia meninggalkan perbuatan yang merupakan lawan bagi perbuatan yang diperintahkan. Jadi cara kefahaman berbeza. Orang ni faham gini, orang ni faham gini. Pun begitu natijahnya adalah sama. Itu adalah mazhab yang kedua. Okey, waqila. Ni mazhab yang ketiga pula. Ni mazhab yang ketiga. Waqila laisa ainahu wala yatadammanuhu.
Mazhab yang ketiga mengatakan perintah yang bersifat kejiwaan, yang bersifat nafsi, apabila suami tadi contoh kata pada isterinya qumi, lafaz yang berbunyi qumi, ada huruf qaf yang terhasil pada huruf qaf, waw, mim, ya, qumi al-an, alif lam alif nun. Lafaz itu adalah terjemahan daripada perintah yang bersifat an-nafsi. Okey, memang itu adalah al-amru an-nafsi. Dia adalah perintah yang bersifat kejiwaan tadi. Namun adakah perintah itu hakikat bagi larangan daripada melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh? Mazhab pertama kata ya, mazhab yang kedua kata tidak, tetapi dia mesti meninggalkan perbuatan itu. Mazhab yang ketiga pula kata dia bukan hakikat larangan, perintah yang bersifat kejiwaan tadi, al-amru an-nafsi, ia bukan larangan daripada melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Dalam masa yang sama, ia juga tidak semestinya. Maksudnya dia tidaklah melazimi untuk si wanita tadi kena meninggalkan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi mazhab yang ketiga ni agak aneh sedikit. Mazhab yang ketiga ni agak aneh. Sebab dia kata perintah yang bersifat nafsi tadi, al-amru an-nafsi, dia bukan hakikat kepada larangan daripada melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Dalam masa yang sama, ia juga tidak menyebabkan wanita tadi mesti meninggalkan did bagi perbuatan yang disuruh. Mazhab ketiga ni agak aneh. Sebab mazhab yang ketiga ini dia akan menyebabkan wanita tadi seakan-akan boleh meninggalkan ataupun wanita tadi tidak menjadi masalah untuk dia duduk, tidak menjadi masalah untuk dia berbaring, sedangkan dia diperintahkan untuk berdiri segera. Jadi mazhab yang ketiga ini adalah yang mengatakan perintah itu bukan tegahan, bukan hakikat kepada tegahan, ia juga tidak melazimi ataupun dia tidak menyebabkan orang tadi yang disuruh mesti meninggalkan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Wa azahu sahibu jam'il jawami' lil musannif. Pengarang Jam'ul Jawami'. Siapa pengarang Jam'ul Jawami'? Al-Imam As-Subki radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Imam Subki anak sebab Imam Subki kadang-kadang merujuk kepada ayah, kadang-kadang merujuk kepada anak. Jadi kalau contoh macam dalam kitab Jam'ul Jawami', daripada awal kitab sampai akhir kitab memang karangan Imam Al-Subki yang merupakan anak. Tetapi dalam kitab Minhajul Wusul ila ilmil usul, bukan, dalam kitab Allahumma salli ala Rasulillah, syarah kepada Allahumma salli ala Rasulillah, syarah kepada Minhajul Wusul ila ilmil usul karangan Al-Imam As-Subki. Imam Subki ada satu kitab yang mana beliau menghuraikan juga menghuraikan matan Minhajul Wusul ila ilmil usul karangan Imam Al-Baydawi. Cuma huraian Imam Subki ni peringkat awalnya daripada awal kitab itu adalah hasil karya si ayah. Namun Allah takdirkan si ayah meninggal dunia, lalu si anak menyambung huraian si ayah. Okey. Jadi Imam As-Subki iaitu anak Al-Ibnu, dalam kitab beliau Jam'ul Jawami' menyatakan mazhab yang ketiga ini adalah mazhab yang dipegang oleh Al-Musannif, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi kalau ikut mazhab pandangan Imam As-Subki, mazhab ketiga ini adalah pegangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa ada percanggahan pandangan. Sebab kalau kita tengok awal-awal masalah, Al-Amru bi syai'in nahyun 'an diddih, ini adalah kenyataan Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Waraqat. Namun para ulama seperti Imam As-Subki turut mengatakan bahawa Imam Al-Haramain punya pandangan yang lain, iaitu Al-Amru bi syai'in laisa 'ainan nahyi 'an diddih wala yaqtadihi. Jadi ini adalah pandangan kedua bagi Imam Al-Haramain Al-Juwaini.
Jadi mazhab yang ketiga ni kalau kita tengok dalilnya apa, dia kata apa? Bila seseorang suami memerintahkan isterinya untuk bangun, yang mungkin yang dia fikir hanya ketika itu dia hanya minta isterinya bangun. Dan dia langsung tak terfikir melarang isterinya daripada duduk, melarang isterinya daripada berbaring, melarang isterinya daripada terlentang. Mungkin ketika dia suruh tu, dia langsung tak terfikir yang dia melarang isterinya daripada duduk, berbaring. Jadi kita nak katakan dia melarang, mestilah apabila memang wujud larangan. Apabila tidak wujud larangan, yang wujud hanyalah perintah, dalam masa yang sama, orang yang memerintah mungkin terlupa bahawa bila dia minta si isteri berdiri contoh, mungkin dia tak terfikir sama sekali yang dia menegah isterinya daripada berbaring. Maka tidak boleh dianggap dia melarang isterinya daripada berbaring, melainkan kalau memang wujud tegahan. Jadi ini adalah hujah yang dipegang oleh mazhab yang ketiga. Okey. Wa amma mafhum al-amri wan nahyi fala niza'a fi taghayurihima wa kadza la niza'a fi anna al-amra al-lafziyya laysa 'ayna an-nahyi al-lafzi wal asah annahu la yatadammanuhu wa qila yatadammanuhu fa idza qala askun fa ka'annahu qala la tataharrak li'annahu la yatahaqqaqu sukun illa bil kaffi 'anit taharruk. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Alhamdulillah selesai kita bicara tentang al-amru an-nafsi, perintah yang bersifat sanubari, perintah yang bersifat sanubari. Selesai kita dengan menyatakan ada 3 mazhab dalam isu ini. Mazhab yang pertama mengatakan perintah yang bersifat an-nafsi dia jugalah tegahan. Mazhab yang kedua kata dia bukan tegahan tetapi menyebabkan orang yang diperintah mesti meninggalkan semua perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang disuruh. Mazhab yang ketiga mengatakan perintah yang bersifat an-nafsi bukan tegahan daripada melakukan did bagi perbuatan yang disuruh. Dalam masa yang sama, ia juga tidak menyebabkan ataupun dia tidaklah melazimi wujudnya tegahan daripada perbuatan melakukan perbuatan yang merupakan lawan bagi perbuatan yang disuruh. Okey, selesai kita bicara tentang Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Selesai kita bicara tentang al-amru an-nafsi, kita masuk pula pada perbahasan yang kedua, wa amma mafhuma al-amri wan nahi. Dalam sebagian manuskrip ditulis mafhumu, wa amma mafhumu. Cuma kebanyakan manuskrip wa amma mafhuma al-amri wan nahi. Alhamdulillah dalam majlis kita saya baca kitab Qurratul Ain ini, saya telah merujuk sekitar dalam 7 atau 8 manuskrip bagi kitab Qurratul Ain. InsyaAllah sambil-sambil kita baca, sambil-sambil saya tahqiq, satu hari nanti moga-moga Allah rezekikan untuk kitab ini dapat dicetak setelah dikaji berdasarkan manuskrip tulisan tangan. Baik. Jadi wa amma mafhuma al-amri wan nahyi. Adapun mafhum, maksud dia ta'rif, mafhum bagi perintah dan larangan. Maksud dia ma huwa al-amru, ma huwa an-nahyu, ma huwa ta'riful amr wa ma huwa ta'rifun nahyi fala niza'a fi taghayyurihima. Adapun definisi bagi perintah dan larangan, tidak ada niza', tidak ada percanggahan pandangan sama sekali bahawa perintah bukan larangan. Maksudnya definisi perintah bukan larangan, definisi larangan bukan definisi perintah. Yang tadi yang kata sama tu apa? Tali itu dinamakan dengan nama yang sama dari sudut pandang yang berbeza. Tali yang mengikat orang yang dipertanggungjawabkan, yang dituntut dengan perbuatan yang dituntut. Adapun perintah dan larangan itu sendiri, adakah perintah bermaksud larangan? Bukan. Larangan juga bukan bermaksud perintah. Maka tidak ada perbezaan pandangan sama sekali bahawa perintah dan larangan adalah berbeza. Semua sepakat perintah dan larangan adalah berbeza. Wa kaza la niza'a fi annal amra al-lafziyya laysa 'ainan nahyi al-lafzi. Begitu juga secara rajihnya Imam Al-Khattab begitu, secara rajihnya begitu juga tidak ada niza', tidak ada pertentangan, tidak ada perbezaan pandangan
bahawa perintah yang bersifat lafzi. Tadi perbahasan kita tadi semua bicara tentang al-amru an-nafsi. Perintah yang bersifat kejiwaan yang ada dalam hati sanubari seseorang. Okey, lafaz. Perintah yang bersifat lafaz pula macam mana? Adakah perintah yang bersifat lafaz itu jugalah hakikat bagi larangan yang bersifat lafaz? Maksudnya bila saya kata kumi, adakah kumi bermaksud la tajlisi? Bila saya kata pada isteri saya, kumi, sila berdiri al-an, sila berdiri sekarang. Adakah kumi al-an itu sebenarnya adalah la tajlisi al-an, jangan duduk sekarang? Adakah dia dua benda yang sama? Jawapannya adalah tidak. Sebab lafaznya pun dah berbeza. Secara lafaz pun dah berbeza. Kumil an, lafaznya berbunyi kumi al-an. La tajlisil an, la tajlisil an. Dua lafaz yang berbeza. Sebab itu tidak ada percanggahan pandangan bahawa perintah bersifat lafzi, lafaz yang menterjemahkan apa yang ada dalam hati orang yang memerintahkan, lafaz perintah tak sama. Dia bukan hakikat bagi lafaz tegahan. Sebab lafaz tegahan la taf'ali. Manakala lafaz perintah pula adalah if'al. If'al la taf'al. Jadi if'al dengan la taf'al adalah berbeza secara lafaz. Maka lafaz perintah tak sama dengan lafaz tegahan. Habis tadi kata sama. Itu secara nafsi. Lafaz perintah secara nafsi, adakah ia hakikat tegahan secara lafzi? Telah kita bicarakan sebelum ini bahawa ada 3 pandangan. Okey, jadi maknanya dari sudut ta'rif, dari sudut definisi, perintah bukan larangan. Larangan bukan perintah. Tanpa khilaf. Dari segi lafaz perintah dan juga tegahan, dari segi lafaz tegahan, juga tidak sama. Dan tidak ada yang kata lafaz perintah itu jugalah sebenarnya lafaz bagi tegahan. Tak ada yang kata begitu. Baik. Kemudian kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wal asahhu annahu la yatadammanuhu. Pandangan yang kuat mengatakan bahawa lafaz perintah, wal asah annahu, maksudnya annal amra lafzi, lafaz perintah la yatadammanuhu, maksudnya la yastalzimu an-nahya lafzi. Okay, dhamir tu hendaklah dipecahkan betul-betul, difahami dengan betul. Wal asahu annahu, maksudnya annal amra lafziya la yatadammanuhu, maksudnya la yatadammanu an-nahya al-lafzi. Apa maksud la yatadammanu an-nahya al-lafzi? La yastalzimuhu. Jadi tadammun yang dimasukkan di sini adalah al-iltizam dalam ilmu mantik, bukan at-tadammun dalam ilmu mantik. Jadi pandangan yang kuat mengatakan lafaz bagi sesuatu perintah ia langsung tidak mengandungi larangan secara lafzi. Okey, dia langsung tidak mengandungi ataupun dia langsung tidak melazimi larangan bersifat lafzi daripada melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan, larangan daripada melakukan did bagi perbuatan yang disuruh. Jadi bila saya kata kepada isteri saya, kumil'an, kalimah kumil'an itu langsung tidak melazimi, pandangan kuat mengatakan langsung tidak melazimi satu ucapan yang berbunyi la tajlisil an. Maknanya tak semestinya bila orang kata kumil'an, dia juga akan melafazkan la tajlisil an. Sebab dia langsung tidak melazimi lafaz tegahan. Dia langsung tidak mengandungi, dia tidak langsung melazimi larangan secara lafzi. Wa qila yatadammanuhu. Pandangan yang seterusnya pula, pandangan yang kedua, dikatakan yatadammanuhu, maksudnya yatadammanu al-amru al-lafziyu an-nahya al-lafziyah. Jadi sesuatu perintah yang bersifat lafaz, sebenarnya perintah bersifat lafaz itu turut mengandungi tegahan secara lafaz. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan ketika ini beliau sedang menghuraikan ucapan Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Kata beliau, fa iza qala skun fa ka'annahu qal
la tataharrak li'annahu la yatahaqqaqu sukun illa bil kafi an at-taharruk. Jadi pandangan yang kedua yang mengatakan lafaz perintah turut mengandungi tegahan secara lafaz. Kata mereka, apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, uskun, sila tetap. Maksudnya jangan duk bergerak, sila tetap. Tak payah nak bergerak. Seakan-akan dia telah berkata, la tataharrak. Jangan bergerak-gerak. Kenapa? Li'annahu la yatahaqqaqu sukunu illa bil kafi 'anit taharruk. Ini dalilnya. Kerana tidak akan mampu seseorang itu untuk tetap, melainkan dia menghalang dirinya daripada bergerak-gerak. Jadi ini hujah yang dipegang oleh mazhab yang kedua, yang mengatakan bahawa apabila seseorang mengatakan sila tetap, sila berada dalam keadaan tetap, jangan bergerak-gerak, sila berada dalam keadaan tetap, ucapan uskun yang bermaksud sila berada dalam keadaan tetap, itu seakan-akan mengatakan jangan bergerak. Jadi oleh kerana begitu, ia kalimah la uskun melazimi satu larangan yang berbunyi la tataharrak. Namun mazhab ini adalah mazhab yang lemah, kerana isu kita, adakah orang yang mengatakan uskun, sila tetap, dia juga akan mengatakan juga selepas itu la tataharrak? Tidak semestinya. Maksudnya tidak melazimi bila seseorang mengatakan uskun, dia juga akan sebut la tataharrak. Dan tajuk kita adalah al-amrul lafzi hal yatadammanu an-nahya al-lafzi. Okey, jadi di sini isunya. Pun begitu, memang tak dapat dinafikan apabila seseorang mengatakan mengatakan uskun, sila berada dalam keadaan tetap, ia adalah terjemahan bagi perintah yang ada dalam hati. Yang mana perintah yang ada dalam hati, ia juga sebenarnya adalah hakikat kepada larangan daripada bergerak-gerak. Jadi mau tak mau orang tu memang dihalang daripada bergerak-gerak. Cuma persoalannya, adakah lafaz yang berbunyi uskun, lafaz ini adakah ia akan melazimi lafaz yang bersifat tegahan yang bersifat lafaz atau tidak? Jadi mazhab yang kedua mengatakan ia akan melazimi dengan dalil seakan-akan. Namun mungkin mazhab yang pertama akan kata sekarang isunya pada adakah orang yang mengatakan uskun, dia akan juga mengatakan la tataharrak. Kalau seakan-akan, maknanya kita bukan bincang an-nahyu al-lafzi. Kita berbincang an-nahyu an-nafsi. Jadi, memanglah al-amru al-lafzi, dia akan membawa kepada an-nahyu an-nafsi. Tetapi adakah al-amru al-lafzi membawa kepada an-nahyu al-lafzi juga? Itu isu dia. Ya, sebab itu, kalau kita tengok dalam kitab ini disebut wal asah annahu la yatadammanhu. Pandangan yang kuat, pandangan yang paling asah mengatakan perintah yang bersifat lafaz tidak mengundang kepada tegahan yang bersifat lafaz. Tidak mengandungi larangan yang bersifat lafaz. Pandangan yang kedua mengatakan ia mengandungi. Maksudnya perintah yang bersifat lafaz mengandungi larangan yang bersifat lafaz. Dengan hujah orang yang mengatakan sila tetap uskun, sila berada dalam keadaan tetap, seakan-akan dia akan melafazkan la tataharrak, jangan bergerak-gerak. Namun tak semestinya dia kena melafazkan. Maka dengan sebab itulah mazhab yang pertama adalah mazhab yang kuat. Jadi kalau tuan-tuan perasan, perbahasan kita hari ini agak bersifat akli, bersifat terlalu berkait dengan akal. Namun sebenarnya kita dapat belajar bahawa para ulama kita dalam membicarakan satu perbahasan sangat-sangat detail, sampai kadang-kadang perbahasan yang dibincangkan ini mungkin tak berkait dengan masalah fiqh, namun tetap dibincangkan oleh mereka apabila ia berkait dengan ilmu. Sebab tu dengan kita mempelajari ilmu-ilmu turas, ia mengajar kita berfikir secara begitu teliti. Baik, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah selesai kita membicarakan berkenaan dengan tajuk al-amru bi syai' nahyun 'an diddi,
kita telah bicarakan berkenaan dengan al-amru an-nafsi. Kita juga telah membicarakan tentang al-amru al-lafzi. Kita juga telah membicarakan bahawa ta'rif bagi al-amru al-lafzi tidak sama dengan ta'rif bagi an-nahyu al-lafzi. Bahkan ta'rif bagi al-amru an-nafsi juga tidak sama dengan ta'rif bagi an-nahyu an-nafsi. Kerana perintah dan larangan adalah dua perkara yang berbeza. Sebagai tambahan, walaupun tak dalam kitab tapi saya rasa perlu disebut, al-amru bisyai' ainu an-nahyi an naqidihi. Saya tulis di apa? Di dalam komen ya. Al-amru bisyai' ainu an-nahyi an naqidihi bila khilaf. Okey, saya datangkan satu perbahasan di bahagian komen. Al-amru bisyai' ainun nahyi an naqidihi bila khilaf. Kalau kita bicara tadi semuanya tentang did bagi perbuatan yang disuruh. Adakah khilaf yang kita bicarakan tadi tentang isu al-amru al-nafsi, isu al-amru al-lafzi, adakah ia juga turut berlaku kepada al-amru bisyai' hal huwa nahyun an naqidihi? Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Nihayatul Usul karangan al-Imam Al-Isnawi rahimahullahu azza wa jal, al-Imam Al-Isnawi menyatakan tidak ada perbezaan pandangan sama sekali bahawa perintah untuk kita melakukan suatu perbuatan itu adalah hakikat tegahan daripada melakukan naqid bagi perbuatan yang diperintahkan tanpa khilaf. Maksudnya kita bicara tadi ada mazhab pertama, mazhab ketiga apa, itu semua isunya pada did, bukan pada naqid. Apa contoh? Maknanya kenyataan ini nak bagi tahu, bila saya kata pada isteri saya qumil an, kalimah qumil an itu al-amru an-nafsi, perintah yang ada dalam sanubari saya. Bila saya kata pada isteri saya sila berdiri sekarang, itu hakikat kepada larangan daripada tidak berdiri. Tidak berdiri, bukan larangan daripada duduk. Sebab kita dah bincangkan minggu lepas apa beza naqid dan juga did. Jadi kalau saya kata pada isteri saya sila berdiri sekarang, qumil an, sebenarnya itu adalah larangan daripada dia meninggalkan perbuatan berdiri tanpa khilaf. Tak ada sebenarnya yatadammanuhu ke ataupun laisa ainahu ke, tak. Dia adalah hakikat. Jadi faiza, kalau saya boleh tambah sikit di bahagian komen, faiza qala fulan, faiza qala az-zawj iza qala az-zawj li zawjihi, iza qala az-zawju li zawjihi, li zawjihi ke li zawjatihi, dua betul. Qumil an, qumi al-an, fahadha al-am huwa ainu an-nahyi an tarkil qiyam. Jadi apabila seorang suami berkata kepada isterinya qumil an, dan qumil an itu adalah terjemahan apa yang ada dalam hati sanubari dia. Jadi dalam hati sanubarinya itu adalah perintah untuk dia untuk isterinya berdiri. Itu adalah perintah untuk berdiri. Dalam masa yang sama, ia juga adalah larangan daripada tidak berdiri. Larangan daripada tidak berdiri. Jadi berdiri al-qiyam, naqid dia apa? Adamul qiyam. Jadi al-qiyam, naqid dia adalah adamul qiyam.
apabila saya memerintahkan isteri saya untuk berdiri, itu adalah larangan daripada naqid bagi al-qiyam. Apa naqid bagi al-qiyam? Adamul qiyam. Jadi, fal amru bil qiyam huwa an-nahyu an tarkil qiyam, an adamil qiyam, nahyu an adamil qiyam. Apabila saya minta pada isteri saya supaya dia berdiri, sebenarnya saya juga melarang dia daripada tidak berdiri. Jadi al-amru bi syai' nahyun an naqidihi bila khilaf. Tetapi al-amru bi syai' hal huwa nahyun an diddi khilafun bainal ulama. Okey? Jadi al-amru bi syai' nahyun an naqidihi wal amru bi syai' nahyun an diddihi ala rajih. Okey. Okey. Jadi al-amru bi syai' nahyun an naqidih wal rajihu anna al-amra bi syai' nahyun an diddihi. Jadi di sini ada dua perbahasan. Perbahasan yang tidak ada khilaf adalah al-amru bi syai' nahyun an naqidihi. Perbahasan yang berlaku khilaf, adakah al-amru bi syai' nahyun an diddihi? Sebab berdiri, naqidnya adalah tidak berdiri. Tetapi did bagi berdiri adalah duduk, berbaring, telentang dan sebagainya. Jadi yang berlaku khilaf adalah pada did, bukan pada naqid. Kerana apabila saya memerintahkan isteri saya untuk berdiri, saya juga sebenarnya menghalang dia, melarang dia daripada tidak berdiri. Sebab kalau saya perintahkan dia berdiri, tapi saya tidak larang dia daripada tidak berdiri, itu bukan perintah. Itu bukan al-wujub. Itu bukan satu arahan. Itu adalah saya nak bagi dia berdiri pun tak apa, tak berdiri pun tak apa. Tapi sekarang ini adalah perintah. Perintah untuk berdiri. Maksudnya saya melarang dia daripada tidak berdiri. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Itu adalah tambahan yang bagi saya penting. Saya berfikir tadi nak sebut atau tidak. Tapi insyaAllah, bagi yang tak jelas apakah dia naqid, apakah dia did, boleh rujuk balik kelas minggu lepas. Pada hari Ahad minggu lepas, waktu saya berada di Kedah, di rumah Ustaz Kamal. Allah jazil khair. Dan buat live di rumah beliau. Jadi dalam pertemuan yang lepas, saya telah membicarakan tentang beza di antara did dan juga naqid. Boleh rujuk balik. Jadi siapa yang jelas perkara yang minggu lepas, insyaAllah dia akan faham perbahasan kita pada hari ini. Tapi siapa yang tak jelas beza di antara did dan juga naqid, mungkin dia tidak akan jelas perbahasan pada hari ini. Sebab did dan naqid seakan-akan sama, tapi hakikatnya berbeza. Kerana did adalah diddan wujudian, manakala naqidan wujudi wa adami. Diddan adalah dua benda yang dua-dua bersifat wujud. Tetapi naqidan, satu wujud, satu tidak wujud. Contoh, berdiri, tidak berdiri. Duduk, tidak duduk. Hidup, tidak hidup. Mati, tidak mati. Jadi, mati dan tidak mati adalah naqidan. Tetapi mati dan hidup, dia bukan naqidan. Dia adalah diddan. Sebab tu diddan kadang-kadang memang dia adalah diddan. Dalam masa yang sama, tidak ada dia hanya ada dua je. Diddan. Dia tak ada salas adad. Dia tidak ada tiga. Kadang-kadang begitu. Contoh macam hidup dan mati. Hidup dan mati, tidak ada yang ketiga. Sama ada hidup, sama ada mati. Ada tak yang ketiga? Tak ada. Tapi kadang-kadang diddan, bukan sekadar diddan, tapi mungkin salas adad, arba' adad, berdasarkan realiti. Contoh macam berdiri. Lawan ke berdiri apa? Duduk, baring, cangkung, banyak. Jadi itu adalah did. Benda yang bersifat wujudi yang bercanggah antara satu sama lain. Tapi kalau naqid adalah satu bersifat wujud, satu kita menafikan kewujudannya. Hidup, tidak hidup. Mati, tidak mati.
Makan, tidak makan. Berdiri, tidak berdiri. Jadi saya menafikan. Bila saya menafikan satu benda bersifat wujud, maknanya saya menafikan kewujudannya. Jadi bila dua benda yang bersifat wujudi dan adami dan kedua-duanya saling bertentang, itu adalah dinamakan naqid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja saya kira pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk satu perbahasan yang hampir sama dengan perbahasan hari ini, iaitu adakah an-nahyu 'ani syai' amrun bididdih. Apabila seseorang itu dilarang daripada melakukan satu perbuatan, adakah dia diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang merupakan did bagi perbuatan yang ditegah? Hari ini kita bicara tentang orang yang diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan, adakah ia ditegah daripada melakukan did bagi perbuatan yang diperintah? Pertemuan akan datang insya-Allah kita akan lihat orang yang ditegah daripada melakukan satu perbuatan. Contoh, saya kata pada isteri saya, la tajlisi al-an, jangan duduk sekarang. Adakah ia bermaksud saya memerintahkan isteri saya untuk berdiri atau tidak? Kita akan bincang pada pertemuan akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya, mohon kemaafan. Saya kira tidak ada sebarang soalan, sebab kalau ada soalan akan terus ditulis. Tapi nampaknya semuanya tidak ada, seakan-akan soalannya tidak ada. Ala kulli hal, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah SWT, dan moga-moga kita semakin berminat untuk terus menguasai ilmu ini, kerana ia sangat berkait dengan masalah fiqh. Walaupun tidak semua masalah usul fiqh itu berkait dengan masalah fiqh, namun ia sangat membantu kita untuk memahami fiqh, dan dia juga mengajar kita untuk berfikir secara teliti. Maksudnya usul fiqh ni adalah cara berfikir yang teliti, walaupun pada asalnya tujuannya untuk kita dapat memahami kalam Allah dan kalam Nabi dengan teliti dari segi sudutnya untuk mengambil hukum hakam. Tapi usul fiqh juga penting dalam mengajar kita meneliti suatu perkara yang bersifat keduniaan, supaya kita dalam kehidupan dunia ni, kita nak buat keputusan apa semua, kita nak berbincang, kita tidak tergopoh-gopoh, kita tidak sembrono, sebenarnya kita sangat teliti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga diberkati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Semoga diberkati Allah SWT. Semoga terus diberikan kefahaman di dalam memahami ilmu Islam dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.